Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk berjumpa walaupun secara maya. Baiklah, hari ini Ustazah akan mengajar subjek pendidikan Islam untuk tahun 5 iaitu bidang akidah nama-nama Allah. Ustazah harap murid semua boleh bersedia dan boleh buka buku teks muka surat 66 dan 74. Okey, semua diminta untuk bersedia untuk mendengar tentang pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum memulakan kelas kita, mari kita sama-sama mendatangkan untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, sebelum tu Ustazah nak memberi semua tengok satu nasyid yang akan Ustazah tayangkan. Okey, melalui nasyid tersebut Ustazah nak memberi semua hayati dan dengar setiap maksud nasyid tersebut dengan teliti. Kerana nasyid tersebut ada kaitan dengan tajuk pelajaran yang akan Ustazah ajar pada hari ini. Okey, jom sama-sama kita dengar nasyid tersebut. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat, Allah sudah sediakannya. Kita Allah punya, bumi langit ciptaannya. Miliklah apa saja, tidak terlepas dari ciptaannya. Mana kita punya, tidak ada kepunyaan kita. Kita hanya mengusahakan apa yang telah ada. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Okey, kita nyanyi. Jadi, apa yang murid semua dapat daripada nasyid tersebut? Baiklah, ia menceritakan tentang semua yang ada di langit dan di bumi adalah bukan milik kita kerana setiap apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tiada satu pun yang ada di langit di bumi kepunyaan kita kerana kita sebagai makhluk Allah hanya mengusahakan sahaja apa yang telah Allah kurniakan. Maka nyanyian nasyid tadi adalah berkaitan dengan nama Allah yang akan kita pelajari pada hari ini iaitu Al-Malik dan Al-Hasib. Al-Malik dan Al-Hasib ialah merupakan antara 99 nama Allah. Okey, sebelum tu Ustazah akan sebut objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, hari ini kita belajar tentang akidah iaitu meyakini konsep nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib serta mengaplikasikannya dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Okey, pada akhir pembelajaran nanti Ustazah harap murid semua dapat menyatakan pengertian nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib dan hukumnya dengan tepat dan membaca dalil nakli dan artinya dengan betul, insya-Allah. Okey, pertama sekali kita akan tengok pengertian nama Allah iaitu Al-Malik dan Al-Hasib. Okey, pertama Al-Malik. Al-Malik membawa maksud Allah yang menguasai segala-galanya. Allah yang menguasai pemerintahan, pentadbir dan juga pemilik mutlak segala yang ada di langit dan di bumi. Ini bermaksud setiap apa yang berlaku di langit sebagai contoh alam semesta, cakrawala,
Setiap apa yang berlaku di bumi sebagai contoh kehidupan, kematian, semua itu adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu ramai pemerintah di dunia, pemerintah ataupun presiden ataupun perdana menteri, tapi tapi Allah juga yang menguasai segala-gala pemerintahan tersebut. Sebagai contoh pemerintahan di uh, langit dan juga di bumi. Semua itu Allah yang kuasai dan juga Allah yang kawal. Kerana Allah merupakan pemilik mutlak langit dan bumi. Okey, seterusnya kita akan tengok pengertian untuk nama Allah Al-Hasib pula. Okey, Al-Hasib bermaksud Allah Maha mencukupkan keperluan hamba-hambanya. Jadi bermaksud Allah Maha dia memberi untuk mencukupkan apa yang hamba-hambanya perlu untuk terus hidup di muka bumi. Sebagai contoh, Allah memberi rezeki, nikmat, udara, Allah memberi kesihatan, Allah mencukupkan keperluan kita. Semua itu Allah yang cukupkan. Ini menunjukkan Allah itu Al-Hasib, Maha mencukupkan, dan juga Al-Hasib juga bermaksud Allah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita, sama ada baik ataupun tidak baik. Maksudnya di sini Allah mengira setiap amal kebaikan kita, setiap perbuatan kita, tidak kiralah pada perbuatan tersebut baik ataupun tidak baik. Allah kira perbuatan kita dan amalan kita pada setiap masa, tidak kira siang ataupun malam dan tidak kira tempat. Okey, maksudnya di sini setiap apa yang kita lakukan, setiap apa amalan yang kita buat, sama ada kecil ataupun besar, semua itu di bawah perhitungan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah salah satu nama Allah adalah Al-Hasib, iaitu Maha menghitung. Okey, kita dah tengok pengertian untuk nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib. Baiklah, seterusnya kita tengok pula hukum beriman dengan nama Allah, iaitu Al-Malik dan Al-Hasib. Okey, sebagai umat Islam, kita wajib beriman dengan nama Allah, antaranya ialah Al-Malik dan Al-Hasib, kerana jika kita beriman, iaitu jika kita percaya dengan nama Allah tersebut, kita akan percaya bahawa Allah yang menguasai segala-gala yang berlaku di langit dan di bumi. Seterusnya, jika kita beriman dengan nama Allah Al-Hasib pula, kita akan percaya bahawa Allah yang mencukupkan segala keperluan-keperluan kita di dunia, dan Allah juga Maha menghitung setiap amalan kita, sama ada amalan yang baik ataupun tidak baik, dan juga perbuatan-perbuatan kita, tidak kira masa dan juga tempat. Okey, itu merupakan hukum beriman dengan nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib, iaitu wajib. Okey, kita dah tengok tentang pengertian nama Allah, Al-Malik dan Al-Hasib, dan juga kita dah tengok hukum beriman dengan kedua-dua nama Allah tersebut. Seterusnya, kita akan tengok dalil nakli nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib. Dalil nakli ialah dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Okey, pertama kita tengok dalil nama Allah Al-Malik, iaitu daripada firman Allah Surah Al-Hadid ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dialah yang mematikan, dan dia maha berkuasa atas segala setiap sesuatu. Okey. Dalil ni membuktikan bahawa Allah itu maha menguasai segala-galanya. Dia yang memiliki kuasa pemerintahan langit bumi, dia juga yang mematikan, Allah yang menghidupkan, dan juga dia yang maha berkuasa atas segala setiap sesuatu. Okey, seterusnya untuk dalil bagi
Nama Allah Al-Hasib pula daripada firman Allah surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan siapa bertawakal kepada Allah dengan penuh keimanan, maka Allah akan mencukupkan yakni keperluannya. Okey. Barang siapa yang bertawakal, tawakal bermaksud berserah diri kepada Allah selepas melakukan pelbagai usaha. Itu maksudnya tawakal. Siapa yang bertawakal kepada Allah dengan penuh keimanan, maka Allah juga akan mencukupkan yakni keperluannya. Itu merupakan dalil bagi nama Allah Al-Hasib, iaitu Allah yang mencukupkan keperluan hamba-hambanya. Okey, baiklah, kita dah tengok tentang pengertian dan hukum serta dalil nakli. Okey, seterusnya Ustazah nak uji kefahaman murid tentang pelajaran kita pada hari ini. Okey, Ustazah nak murid jawab soalan dalam pautan yang telah Ustazah sediakan. Di sini terdapat dua pautan, iaitu ni pautan yang pertama dan juga yang ini pautan untuk latihan yang kedua. Ustazah nak murid jawab kedua-dua latihan tersebut dan screenshot markah murid dan hantar kepada Ustazah secara personal. Baiklah, jika terdapat sebarang masalah ataupun tidak faham, murid semua boleh rujuk Ustazah secara personal, insyaAllah. Alhamdulillah, kita telah pun sampai ke penghujung pembelajaran. Untuk kesimpulan, hari ini kita dah tengok tentang pengertian nama Allah Al-Malik, iaitu Allah yang menguasai segala-galanya. Kita juga tengok pengertian nama Allah Al-Hasib, iaitu Allah yang mencukupkan keperluan hamba-hambanya dan Allah yang menghitung setiap amalan dan juga perbuatan hamba-hambanya. Okey, seterusnya kita dah tengok tentang hukum beriman dengan nama Allah, iaitu wajib. Dan kita dah tengok tentang dalil nakli untuk nama Allah Al-Malik, iaitu daripada surah Al-Hadid ayat 2 dan juga dalil nakli untuk nama Allah Al-Hasib daripada surah At-Talaq ayat 3. Okey, sebagai kesimpulan, Ustazah harap murid semua boleh hayati dan juga aplikasikan apa yang telah kita pelajari pada hari ini dalam kehidupan secara istiqomah. Ustazah akhiri pembelajaran kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.